Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kita Siti Hajar binti Wan Ibrahim, rakan-rakan seperjuangan dan ahli panel kita pada malam ini. Saya Siti Farha Anisa selaku moderator anda. Topik forum kita pada malam ini ialah penerimaan dakwah dalam kalangan generasi muda masa kini. Sebelum kita memulakan perbincangan kita, lebih elok untuk saya perkenalkan ahli-ahli panel kita. Bersama saya 3 orang ahli panel yang tidak asing lagi. Ahli panel yang pertama iaitu saudari Wan Amni Izzati binti Wan Baharudi. Saudari Amni merupakan seorang pelajar cemerlang semester 6 di Universiti Sultan Azlan Shah. Selamat datang saya ucapkan kepada saudari Amni. Apa khabar saudari? Baik, Alhamdulillah. Seterusnya, ahli panel kita yang kedua lagi bergaya, saudari Nur Syafiqah Fitrah binti Yusof. Saudari Syafiqah merupakan mahasiswi di Universiti Sultan Azlan Shah. Beliau juga seorang pelajar dalam bidang ijazah sarjana muda pengajian Islam. Selamat datang saya ucapkan kepada saudari Syafiqah. Apa khabar saudari? Khabar baik, Alhamdulillah. Dan ahli panel yang terakhir, nampak pemalu tapi sebenarnya petah berkata ni, saudari Nur Fatin Hazwani binti Muhammad Nasri. Saudari Fatin juga merupakan salah seorang penuntut di Universiti Sultan Azlan Shah, tetapi beliau ini sangat aktif dalam aktivis sosial di luar, di mana beliau mendapat banyak jemputan ceramah di sekolah-sekolah. Saya ucapkan selamat datang kepada saudari Fatin. Apa khabar saudari? Ya, khabar baik. Sebelum saya memulakan perbincangan kita pada malam ini, izinkan saya untuk mengupas sedikit berkenaan tajuk kita. Generasi muda kini terdedah dengan cabaran-cabaran yang berbeza pada zaman dahulu. Hal ini kerana dalam dunia moden, mereka banyak menggunakan teknologi di hujung jari yang menyebabkan mereka terpesong daripada landasan agama Islam yang sebenar. Namun begitu, ia menjadi salah satu cabaran kepada pendakwah untuk mendekati generasi muda masa kini. Baiklah, soalan saya kepada panel pertama, mungkin tidak semua orang mengetahui siapakah itu generasi muda. Mungkin kita juga tergolong dalam generasi muda ataupun tidak. Kita rasa macam kita tergolong tapi sebenarnya tak pun. Jadi, eloklah untuk panel pertama kita, saudari Amni, memperkenalkan dahulu siapakah generasi muda. Dipersilakan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator atas soalan tersebut. Okey, kat sini saya nak jelaskan generasi muda ni merupakan satu generasi yang mana dia menggambarkan situasi di mana individu mempunyai pengalaman hidup yang tersendiri. Okay, setiap generasi mempunyai personaliti tersendiri. Di mana mereka mempunyai kepercayaan, nilai, budaya, kemahiran dan trait personaliti yang berbeza-beza mengikut kehidupan mereka. Okay, generasi muda kini termasuklah generasi Z dan generasi Alpha. Di mana generasi Z dilahirkan bermula tahun 1998 hingga tahun 2010 dan generasi Alpha pada tahun 2010 hingga tahun 2024. Okay, generasi ini dilahirkan dengan suasana hidup dalam perkembangan teknologi yang sangat pesat di mana gadget-gadget ni sudah menjadi sebahagian daripada kebiasaan hidup mereka. Okay, generasi ini juga paling berpengaruh dalam kehidupan manusia. Dengan umur mereka yang masih muda tu, mereka memainkan peranan yang penting dan besar dalam putaran ekonomi dunia. Kemajuan teknologi yang pesat mempengaruhi mereka sama ada dari segi gaya belajar, kaedah pembelajaran sehinggalah pergaulan mereka. Seterusnya, ruang dan waktu tidak lagi menjadi batasan dan jarak semakin tidak bererti dan pergaulan tidak lagi ditentukan oleh faktor lokasi. Maka tidak hairanlah kebiasaan mereka hidup dalam teknologi yang pesat ni membuatkan generasi ni
menjadi lebih cerdas berbanding generasi yang sebelumnya. Apa yang saya ingin katakan kat sini, tanggungjawab pendidik dan pendakwah sangat penting untuk membentuk generasi ini. Menjadi pembimbing kepada generasi paling pintar ni bukanlah hal yang mudah. Jadi cadangan saya, para pendakwah hendaklah mengikuti perkembangan teknologi semasa supaya dapat mengenal pasti corak dan cara dakwah yang berkesan untuk membentuk sahsiah dan jati diri yang baik kepada generasi muda kini. Sekian itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Amni di atas perkongsian beliau tadi. Saya tertarik dengan fakta bahawa generasi muda atau juga dikenali sebagai generasi Z atau Alpha ini merupakan sebuah generasi yang hidup dan membesar dengan gadget di tangan. Seterusnya, memang kita tak dapat nafikan bahawa kecanggihan teknologi moden ini turut membawa kepada keburukan dan kebaikan kepada para remaja. Namun begitu, pendakwah boleh mengambil inisiatif ini untuk mendekatkan diri kepada remaja. Jadi, saudari Syafiqah, bagaimanakah pendekatan dakwah kepada generasi muda kini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih saya ucapkan kepada moderator di atas soalan yang diberikan. Iaitu soalan mengenai bagaimanakah pendekatan dakwah kepada generasi muda pada masa kini, yang mana saya ambil contoh iaitu pendekatan melalui di alam maya, iaitu seperti yang kita tahu iaitu media sosial. Yang mana kalau kita tengok generasi muda sekarang ini kan, dia banyak meluangkan masa di media sosial kan. Yang mana media sosial ini dia mampu untuk tarik perhatian generasi muda sekarang. Kerana kita tengok generasi muda sekarang ni kan, mereka ini lebih gemar untuk mencari maklumat di internet, di media sosial. Jadi, para pendakwah sekarang ini haruslah mengambil inisiatif media sosial ini seperti menyampaikan dakwah di Facebook ataupun Instagram ataupun upload video di YouTube. Jadi, dengan adanya media sosial ini, para pendakwah haruslah memanfaatkan kepentingan internet yang ada ini dengan melakukan dakwah secara tidak langsung. Dan dakwah melalui media sosial ini ia lebih terbuka dan tidak mensyaratkan seorang pendakwah itu hanya mahir dalam berkomunikasi. Sebaliknya, apa yang penting dekat sini adalah ilmu yang hendak disampaikan. Kerana Rasulullah SAW pernah bersabda, sampaikanlah daripadaku walaupun hanya satu ayat. Jadi, seiring dengan masa kini, yang mana para pendakwah ni haruslah mengambil berat, iaitu pendekatan para pendakwah berdakwah iaitu dengan lebih santai dan interaktif. Kerana dengan cara lebih santai inilah yang mampu untuk tarik para pendengar untuk mendengar dakwah, terutamanya generasi muda sekarang ni. Jadi, dengan cara inilah mampu menarik golongan terutamanya generasi muda. Yang mana kita kata yang generasi muda sekarang ini perlulah lebih mendalam lagi mengenai ilmu agama. Kerana generasi muda ini dia merupakan modal insan. Iaitu kita kata sebagai aset yang penting untuk negara. Jadi, sesiapa pun yang berkebolehan berdakwah untuk menyampaikan dakwah dan ia boleh berinteraksi di media sosial. Jadi, jangan lepaskan peluang untuk menyampaikan dakwah. Dan kerana Allah SWT telah berfirman, demi masa sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan menasihati dengan kebenaran dan kesabaran. Kemudian saya bagi satu lagi contoh, iaitu agensi agama. Contohnya YADI, yang mana agensi agama ini boleh mengadakan acara berkonvoi. Kerana seperti yang kita tahu, generasi muda sekarang ini, mereka lebih gemar untuk berkonvoi. Jadi apa kata, sambil berkonvoi itu, kita sambil berdakwah. Kan? Apabila sambil berdakwah ini,
mestilah berkonvoi dari negeri ke setiap negeri dan juga tidak di kawasan kampung pedalaman. Jadi apa yang penting kat sini adalah para pendakwah ini harus gunakan kaedah komunikasi yang mudah diterima oleh golongan masyarakat, muda sekarang ini. Yang sebenarnya cara berkonvoi ini dia dapat menjadikan bahawa agensi berkaitan Islam seperti Yadin ini dia merupakan peranan yang cukup besar dalam menyampaikan dakwah yang berkesan kepada generasi muda sekarang ini. Dan saya rasa setakat itu sajalah daripada saya dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada saudari Syafiqah di atas perkongsian beliau tadi. Apa yang saya dapat simpulkan di sini, pendakwah boleh menggunakan media masa untuk melakukan kerja dakwah. Media masa ni dia luas. Dia ada Facebook, dia ada YouTube, dia ada Instagram. Jadi media-media ni pendakwah boleh gunakan untuk mendekatkan diri dengan generasi muda. Selain itu, pendakwah boleh menyertai agensi-agensi yang menyantuni generasi muda seperti Yadim, iaitu Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia. Kerana generasi muda dia akan tertarik dengan aktiviti-aktiviti yang akan diadakan oleh agensi-agensi ini. Seperti yang kita tahu, di universiti kita juga terdapat persatuan ini yang diberi nama Rakan Siswa Yadim. Jadi kalau ada siapa yang berminat, bolehlah join kan. Baiklah, sekarang kita beralih pula kepada panel terakhir. Panel terakhir kita Saudari Fatin. Tadi kita dah kenal siapa generasi muda. Kita juga dah tahu apa itu medium-medium yang boleh digunakan oleh pendakwah untuk mendekati generasi muda. Sekarang kita nak tahu pula apakah cabaran yang dihadapi oleh pendakwah dalam menyampaikan dakwah kepada generasi muda. Silakan. Terima kasih kepada moderator atas soalan yang diajukan. Seterusnya, kita akan masuk kepada apakah cabaran pendakwah dalam menyampaikan dakwah kepada generasi muda kini. Era dakwah masa kini berhadapan dengan pelbagai masalah dan juga pelbagai cabaran yang semakin kompleks, terutamanya dalam menyampaikan dakwah kepada generasi muda. Hal ini disebabkan peradaban dan juga kemajuan yang berlaku pada tamadun kemanusiaan dalam pelbagai aspek kehidupan. Seperti yang telah kita maklumkan, dakwah ini merupakan usaha kita membawa manusia kepada agama Allah. Firman Allah di dalam surah Al-Imran ayat 104, mafhumnya. Dan hendaklah ada di kalangan kamu yang menyeru, yakni berdakwah kepada kebajikan, yakni mengembangkan Islam, dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik dan meninggalkan segala perbuatan yang salah, yakni perkara yang buruk dan keji. Mereka yang bersifat demikian itulah adalah orang-orang yang berjaya. Galakan berdakwah ini pula terbuka kepada semua umat Islam. Seperti sabda Rasulullah SAW, sampaikanlah daripada aku walau satu ayat. Riwayat Al-Bukhari. Antara cabaran yang dihadapi oleh pendakwah pada masa kini dalam menyampaikan dakwah kepada generasi muda ialah kekangan masa dalam kalangan generasi muda. Hal ini kerana generasi muda itu sibuk dengan hal-hal seharian mereka seperti belajar, bersekolah, bermain dan sebagainya. Manakala aktiviti dakwah seperti ceramah selalunya dilakukan di masjid dan juga di surau. Seperti yang dapat kita lihat, generasi tua yang lebih banyak memenuhi ruangan surau dan juga masjid, tambah-tambah apabila adanya ceramah dan juga kuliah daripada para pendakwah. Seterusnya masuk kepada cabaran kedua, apabila pertumbuhan pendakwah ni segera yang tidak bertauliah semakin banyak menyebabkan kekeliruan yang timbul dalam kalangan generasi muda ni. Seperti yang kita maklum, generasi muda ni akan menjadikan seseorang itu sebagai modal insan mereka. Oleh itu, mereka akan mudah terpengaruh dengan pendakwah-pendakwah yang tidak bertauliah ini. Mereka juga akan menggunakan medium yang paling dekat untuk menarik para generasi muda ini dengan menggunakan
Facebook, Instagram dan YouTube dalam menyampaikan input yang salah kepada mereka. Okey, ini menjadi satu cabaran buat pendakwah untuk menyampaikan dakwah kepada generasi muda ni. Okey. Seterusnya, cabaran yang terakhir yang boleh saya katakan di sini, terdapat ramai daripada golongan yang tidak dapat menguasai teknologi moden seiring dengan perkembangan semasa. Okey, hal ini menyebabkan dakwah tersebut tu tidak sampai kepada generasi muda ini. Umumnya ceramah-ceramah yang dilakukan di surau maupun masjid di mana tidak ada semua generasi muda yang sempat untuk menghadiri program-program tersebut. Selain itu, ceramah-ceramah yang dimuat naikkan di laman sesawang itu tidak menepati cita rasa generasi muda yang kita ketahui. Mereka akan lebih sukakan kepada hiburan seperti muzik dan sebagainya. Okay. Oleh itu, para pendakwah ini perlulah menguasai medium-medium laman sesawang supaya penyampaian dakwah mereka ini boleh diterima oleh generasi muda. Okay, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Kepada saudari Fatin di atas perkongsian beliau tadi. Dapat saya simpulkan di sini, cabaran yang dihadapi oleh pendakwah dalam mendekatkan diri kepada generasi muda ini ialah generasi muda tidak mempunyai banyak masa untuk menghadiri ceramah-ceramah kerana ceramah-ceramah dilakukan di surau, di masjid. Jadinya generasi muda masa kini dia terdedah dengan perkara lain seperti belajar. Diorang ada macam sekarang ni, musim-musim COVID ni tak boleh keluar rumah. Jadinya nak pergi dengan ceramah kat masjid tu sangat-sangat terhad sebab kita tak boleh pergi ke tempat yang bersesak, tempat yang ramai-ramai. Seterusnya, kerja dakwah ini dilakukan oleh mereka yang tidak menguasai kecanggihan teknologi. Ada pendakwah yang masih tidak boleh menggunakan internet sebagai medium untuk mendekatkan diri dengan generasi muda. Jadinya pendakwah perlu belajar untuk menguasai teknologi-teknologi ini supaya generasi muda tidak terlalu lari daripada landasan agama Islam. Baiklah, masa pun dah cemburui kita ya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga panel kita pada malam ini kerana sudi hadir dan menyuarakan pendapat masing-masing. Semoga apa yang disampaikan oleh mereka ini dapat kita pahatkan dalam hati kita. Kita tak masuk telinga kiri, keluar telinga kanan je. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.